Alright guys, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rafiq. Saya bersama rakan-rakan saya Muhammad Aizul Zahin, Qayyum Shah dan juga Muhammad Amir Azim. Kami diberi tugas untuk membuat review sikit tentang Volkswagen Passat dan juga membuat perbandingan dengan Honda Accord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini saya bawakan kenderaan berjenama Volkswagen. Okey, kita pergi bahagian hadapan kenderaan ini. Kita dapat lihat di mana enjin yang digunakan adalah TSI 1.8 TSI. And dia mempunyai kuasa maksimum 159 horsepower. Seterusnya, kenderaan ini juga menggunakan enjin 1.8 liter TSI dan menggunakan 4 cylinder sebaris double overhead cam. Untuk kuasa torque pula, ia menggunakan torque maksimum sebanyak 250 Nm. Dengan adanya nilai torque dan kuasa yang tepat, hal ini dapat menjimatkan lagi penggunaan bahan api pada kenderaan ini. Harga atas jalan untuk Volkswagen Passat ini adalah RM169,888. Seterusnya, mari kita lihat Honda Accord, di mana daripada Jepun, dan harga atas jalan untuk Honda Accord ini sebanyak RM171,000. Kuasa maksimum untuk kenderaan ini adalah 201 horsepower, kemudian diikuti dengan nilai torque maksimum sebanyak 260 Nm. Enjin yang digunakan adalah 1.5 TCP 4 cylinder sebaris double overhead cam dan menggunakan VTEC turbo. Ini akan menjadikan ia lebih fuel economy. Ini kita boleh lihat di mana sistem yang canggih tetapi berlainan model kenderaan. Okey, untuk Volkswagen Passat, saiz rim yang disediakan adalah saiz 18 inci, 23.5 lebar dan 45 tinggi. Dan ciri suspension untuk Volkswagen Passat dan Volkswagen yang menyediakan satu teknologi untuk kita, iaitu teknologi DCC. Apa itu DCC? Dynamic Chassis Control. Dan apa itu function DCC untuk kita? Untuk suspension DCC, dia akan memberikan ciri pemanduan kepada kita, pemanduan apa yang kita mahukan, sama ada dari segi comfort, sport, normal, individual ataupun eco. Okey, untuk setiap mode DCC, Dynamic Chassis Control, dia akan beroperasi dalam keadaan yang berbeza dan juga akan membuatkan satu perubahan dari segi electrical damper, regulator damper dan juga steering. Sebagai contoh, sekiranya pemandu ataupun anda memilih dalam keadaan mode sport, secara automatik the damper akan menjadi lebih keras dan feedback steering akan juga menjadi lebih keras dan akan mudah dikontrol dalam keadaan had laju ataupun speed. Okey, untuk Honda Accord pula, dia mempunyai sistem suspension iaitu adaptive damper system, di mana sistem ini ia membolehkan kereta mempunyai kualiti perjalanan yang selesa semasa normal driving serta akan memberikan cornering yang lebih bagus apabila anda dalam keadaan mode sport. Okey, untuk perbezaan Volkswagen Passat dengan Honda Accord, untuk Honda Accord dia mempunyai 3 mode, iaitu normal mode yang dalam keadaan default setting, sport mode dan eco mode. Tetapi driver juga boleh memilih cara pemanduan yang dia mahukan, sama ada dalam keadaan sport mode, eco mode, dengan menekan switch pada shift control. Manakala untuk Volkswagen Passat dia mempunyai 5 mode, iaitu eco, comfort, normal, sport dan individual. Dan setiap mode sport yang Volkswagen dan Honda Accord sediakan adalah berbeza, dan cost maintenance antara sistem suspension untuk Volkswagen Passat dan Honda Accord. Untuk cost maintenance untuk Volkswagen Passat di antara harga 1,000 sehingga 1,500, dan manakala untuk Honda Accord adalah di antara 800 sehingga 900. Okey, sekarang kita tengok bahagian steering Passat pula. Volkswagen Passat ni datangkan dengan steering elektronik, di mana ia mempunyai motor magnet kekal 2 arah yang disambungkan dengan tiang atau gear steering. Okey, semasa driver memusingkan steering, sensor akan mengesan pergerakan dan motor elektrik membantu dengan mengurangkan daya pusingan untuk pemandu. Sama seperti Honda Accord, ia menggunakan
steering elektronik. Steering elektronik ini mempunyai banyak kelebihan berbanding hydraulic power steering. Antara kelebihan power steering elektronik ini adalah ia lebih langsung dan tepat ataupun more perfect and accurate. Oleh kerana tiada cecair yang berfungsi ataupun fluid yang berfungsi, steering jenis ini lebih cekap apabila membandingkannya dengan yang lebih lama. Kebanyakan komponen pemasangan EPS ataupun electronic power steering ni adalah lebih ringan dan padat. Oleh itu, ia mempunyai banyak faktor yang lebih kecil. Ini juga membantu dalam kereta yang mempunyai mode pemanduan berbeza. Dengan satu sentuhan button, pemandu boleh adjust malu balas dan input steering, ataupun dalam bahasa mudah, ia boleh disesuaikan mengikut kehendak kita. Disebabkan Volkswagen Passat dan juga Honda Accord menggunakan electric power steering ni, ia dilengkapi dengan auto parking yang membolehkan pemandu parking dibantu oleh auto park, satu teknologi yang baik. Selain itu, ia juga ada kelebihan function seperti lane assist. Okey, untuk cost maintenance pada electronic power steering Volkswagen Passat ni adalah RM1200 hingga 1300, manakala untuk Honda Accord cost maintenance electronic power steering ni sekitar RM1100 hingga 1200. Harga itu termasuk penukaran part dan reset balik menggunakan scan tool, di mana ia akan di reset semula steering angle sensor pada bahagian reset position steering pada digit 0.0 darjah supaya ia tegak dan lurus. Terus kita akan pergi kepada gearbox yang digunakan pada kenderaan Volkswagen ini. Gearbox yang digunakan pada kenderaan Volkswagen ini dia adalah a direct shift gearbox, ataupun kita panggil singkatan dia adalah DSG gearbox. DSG gearbox ni dia adalah gearbox automatic yang dikawal secara elektronik, dual clutch dan juga multiple shaft. Seterusnya DSG ni juga dia mengotomasikan dua gearbox manual berasingan yang terkandung dalam satu housing dan berfungsi dalam satu unit. Okey, sekarang saya akan menerangkan apa kelebihan dan kebaikan daripada DSG gearbox ini kepada sesebuah kenderaan. Yang pertama, kita ada penjimatan bahan api yang lebih baik dan cekap. Yang kedua, operasi anjakan yang lebih lancar. Dan kemudian yang ketiga, masa anjakan naik yang singkat apabila beralih ke gear yang telah dipilih. Okay. Sebentar tadi saya telah memberikan penerangan tentang pengenalan DSG gearbox dan juga apa kelebihan dan kebaikan yang diberikan apabila menggunakan DSG gearbox dalam sebuah kenderaan. Okey, sekarang kita akan membuat pembandingan dengan satu gearbox, iaitu a continuously variable transmission ataupun kita panggil sebagai CVT gearbox. CVT gearbox ni digunakan dalam sebuah kenderaan iaitu Honda Accord. Dan CVT gearbox ni dia adalah automatic transmission yang boleh berubah dengan lancar melalui julat nisbah gear yang berterusan. Tetapi dalam CVT gearbox ni dia terdapat dua kekurangan ataupun kita panggil sebagai disadvantage lah kalau orang putihnya kan. Okey. Antara kekurangan dia adalah yang pertama, kos untuk gearbox CVT ni dia lebih mahal berbanding dengan DSG gearbox. Dan yang kedua adalah CVT menggunakan steel chain untuk memandu. Ia hanya mempunyai kekuatan yang sangat terhad. Dan CVT juga dia tidak begitu stabil dan tahan lamalah dalam penggunaannya. Okey, so sampai sini sajalah penerangan kami tentang perbandingan antara kenderaan Volkswagen Passat dan juga Honda Accord dari segi kelebihan dan juga kekurangan teknologi yang digunakan dalam kedua-dua kenderaan tersebut. Dan saya harap melalui penerangan ini kami dapat memberikan sedikit sebanyak manfaatlah kepada pengguna di luar sana. Okey, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.